Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat Dr. Musayada dan rakan-rakan. Kami dari kumpulan 4 ingin membentangkan tajuk Al-Tahdid dalam pengurusan. Kumpulan kami diwakili oleh 5 orang ahli yang akan menerangkan tajuk ini. Kami akan membentangkan mengenai pengenalan, pengertian, kepentingan, proses, aplikasi, dan kesimpulan. Saya Marzatul Alina Ali Osman, selaku pembentang pertama yang akan memulakan dengan pengenalan tajuk kami. Pengurusan merupakan sebuah penyelarasan tugas untuk mengenal pasti matlamat untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Dalam pengurusan Islam, terdapat 4 proses pengendalian. Perancangan merupakan proses yang pertama. Perancangan merupakan satu proses di mana ia akan mengkaji aspek-aspek sebelum melakukan sesuatu tugas dan akan menentukan objektif yang mana ianya merupakan hal yang sangat penting agar hala tuju sesebuah organisasi dapat ditentukan. Proses ini perlu dilakukan dengan baik agar proses pengendalian yang seterusnya dapat dilaksanakan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Musayada Ahmadun serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. Hari ini saya ingin berkongsi tentang pengertian atau maksud Al-Tahdid dalam pengurusan. Seperti yang kita tahu, Islam merupakan agama yang syumul kerana merangkumi pelbagai aspek, seperti perkara melibatkan kehidupan seharian, begitu juga dengan perkara lain melibatkan pengurusan, seperti Al-Tahdid atau perancangan. Menurut Kamus Dewan Bahasa Edisi keempat, Al-Tahdid atau perancangan ialah perbuatan merancang sesuatu, seperti ekonomi, perusahaan, kebajikan dan sebagainya. Manakala maksud Al-Tahdid dari segi istilah pula, ialah perancangan yang mengkaji sesuatu perkara dari pelbagai sudut dengan mengambil kira aspek penting tertentu seperti keupayaan atau kebolehan yang merujuk kepada penggunaan sumber tenaga manusia dan sumber lain seperti bahan, suasana keadaan dan situasi semasa sebelum melakukan suatu pekerjaan. Apabila perancangan telah dilakukan, proses memilih suatu cara terbaik akan dilakukan agar dapat membantu mencapai matlamat atau objektif yang telah ditetapkan dalam masa yang ditentukan. Seterusnya, apabila kita rujuk kepada para cendekiawan pula seperti Azman Syekh Nur, perancangan didefinisikan sebagai satu kaedah dalam menetapkan objektif bagi segala kehendak yang diingini oleh organisasi dan sekaligus mempertimbangkan segala perkara tidak kira di dalam dan luar organisasi yang mampu mempengaruhi segala strategi dan langkah yang sesuai untuk mencapai objektif. Selain itu, Ilhami juga turut memberikan penerangan bagi maksud Al-Tahdid melalui beberapa contoh, seperti dalam peristiwa para nabi yang telah menunjukkan dan menerangkan erti Al-Tahdid atau perancangan dengan lebih mendalam, sebagai langkah pertama dan langkah penting sebelum melaksanakan sebarang tugasan atau kerja bagi mencapai objektif. Sebagai contoh, dalam sejarah awal perkembangan Islam, dalam usaha Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan dakwah dengan lebih meluas, baginda telah melakukan perancangan sebelum memulakan usaha dakwah secara sulit dan secara terangan di Mekah. Contoh peristiwa lain iaitu peristiwa Nabi Yusuf AS, di mana Nabi Yusuf telah menyelamatkan Mesir pada waktu itu dari kesukaran hidup yang disebabkan oleh kemarau dengan membuat perancangan penyimpanan dan pencatuan makanan sebelum tibanya 7 musim kemarau. Peristiwa ini telah menunjukkan dan sekaligus menerangkan apa yang dimaksudkan dengan perancangan. Sekian saja perkongsian dari saya untuk pengertian Al-Tahdid. Assalamualaikum dan terima kasih. Assalamualaikum kepada Ustazah dan juga rakan-rakan sekalian. Saya Nur Farhan akan membentangkan slide seterusnya, iaitu kepentingan Al-Tahdid dalam pengurusan Islam atau juga dikenali sebagai perancangan. Kita mengetahui bahawa dalam sesebuah organisasi ataupun pengurusan, konsep berkaitan perancangan dan strategik merupakan 2 elemen penting yang perlu digabungkan kerana saling berkait. Ini jelas membuktikan bahawa setiap proses perancangan perlu kepada mencapai objektif dan matlamat yang diinginkan. Perancangan ataupun juga dikenali sebagai Al-Tahdid mempunyai banyak kepentingan dalam pengurusan Islam. Ini kerana setiap organisasi mempunyai matlamat mereka sendiri agar dapat dicapai, terutama sekali mencapai maqasid syariah bagi pengurusan organisasi Islam. Antara kepentingan Al-Tahdid ataupun perancangan ialah ia dapat menilai ataupun meneliti semula prestasi rancangan yang telah sedia ada. Ini kerana ia amat penting bagi sesebuah organisasi dan kerana dengan kaedah ini, iaitu perancangan,
Ia dapat menyediakan satu prinsip untuk sesuatu organisasi agar dapat bergerak dan mengetahui bentuk sumbangan yang dapat diberikan kepada organisasi agar dapat menjayakan rancangan tersebut. Seterusnya, antara kepentingan Al-Tahdid ialah setiap organisasi dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan mereka melalui perancangan. Ini kerana ia dapat memudahkan lagi setiap organisasi tersebut untuk mencapai matlamat ataupun objektif mereka jika mereka lebih mengetahui tentang kekuatan dan kelemahan mereka sendiri dan dapat membentuk satu jalan penyelesaian jangka masa panjang agar masalah tidak berulang di masa akan datang. Selain itu juga, perancangan amat penting dalam menangani isu globalisasi yang semakin terbuka dan persaingan amat sengit. Melalui perancangan, setiap organisasi dapat meneliti dan mengenal pasti peluang-peluang yang boleh didapati dalam negara, serta setiap organisasi juga dapat menilai dan meneliti setiap ancaman yang bakal dihadapi atau timbul pada masa akan datang yang boleh mengancam sesuatu organisasi tersebut. Rancangan ataupun Al-Tahdid dapat memastikan penggunaan sumber yang tersedia dapat digunakan dengan berkesan. Ini agar dapat mengelakkan lagi pembaziran yang melampau serta ia amat merugikan sesuatu organisasi tersebut jika berlaku sebarang pembaziran sumber. Oleh itu, setiap organisasi haruslah bijak dalam membuat perancangan agar kesemua sumber dapat digunakan dengan berhemah dan dengan betul. Dan akhir sekali ialah perancangan dapat menghasilkan sesuatu kerja ataupun koordinasi yang baik. Ini kerana pengurusan tersebut lebih dihormati terutama sekali bagi pelanggan dan pemegang saham. Ini dapat membuatkan kerja dapat dikawal serta diselia oleh setiap organisasi dengan lebih mudah. Kesimpulannya, perancangan ataupun Al-Tahdid amat penting untuk setiap organisasi terutama sekali pengurusan Islam agar setiap matlamat dan maqasid syariah dapat dicapai oleh organisasi tersebut. Oleh itu, setiap organisasi haruslah melaksanakan perancangan yang baik dengan berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Izzal Indonesia akan membentangkan tentang topik yang seterusnya, iaitu proses Al-Tahdid. Proses yang pertama ialah mengenal pasti matlamat dan objektif. Ia merupakan satu titik yang harus dicapai oleh seseorang individu atau sesebuah pengurusan. Dalam arti kata lain, matlamat atau objektif ini merupakan penunjuk arah bagi sesebuah organisasi itu. Matlamat dan objektif haruslah merangkumi jangka masa panjang dan jangka masa pendek. Selain daripada itu, segala matlamat yang ingin dicapai haruslah berlandaskan dengan syariat Islam. Ini kerana kebanyakan organisasi di luar sana mementingkan keuntungan semata-mata dalam organisasi mereka, dan sekiranya mereka menerapkan syariat Islam dalam penentuan matlamat mereka, sudah tentu bukan sahaja keuntungan di dunia, malahan keuntungan di akhirat juga akan mereka perolehi. Seterusnya, proses menganalisis keupayaan sumber. Seperti yang kita tahu, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan kepada kita pelbagai sumber yang boleh digunakan atau dimanfaatkan untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. Sebagai contoh, sumber semula jadi iaitu bahan mineral. Dan kesemua sumber ini haruslah dinilai berdasarkan kelemahan, kekuatan, peluang dan cabaran sumber ini dalam membantu mencapai matlamat organisasi. Penilaian ini dilakukan untuk melihat sekiranya segala sumber mudah diperolehi atau sumber-sumber ini tidak akan mendatangkan kerumitan pada masa akan datang. Proses Al-Tahdid yang ketiga ialah membuat jangkaan atau ramalan. Proses ini amat penting kerana pelbagai kemungkinan boleh berlaku di dalam organisasi. Walaupun segala perancangan telah dilakukan dengan hebat, akan terdapat beberapa faktor yang menjadi penghalang untuk mencapai matlamat dan objektif yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, sekiranya sesebuah organisasi sudah mencapai tahap di peringkat yang lebih tinggi, sudah tentu permintaan daripada pengguna juga akan meningkat. Sekiranya proses
membuat jangkaan dan ramalan ini tidak dijalankan, akan muncul masalah di mana sumber tenaga kerja tidak mencukupi. Oleh itu, proses yang ketiga ini amat penting untuk diterapkan semasa perancangan berlaku. Dengan itu, segala masalah yang mungkin akan berlaku di masa akan datang dapat dihadapi. Setelah selesai 3 proses tadi, barulah pelan tindakan diperkenalkan. Pelan tindakan ini dirangka oleh pihak yang bertanggungjawab, di mana strategi dan kaedah sistematik diatur untuk mencapai matlamat. Sebelum mengaplikasikan perancangan, pelan tindakan harus dirangka supaya segala aktiviti perancangan berjalan dengan lancar. Namun, pelan alternatif juga harus disediakan. Ia berfungsi sebagai langkah susulan ataupun backup plan sekiranya pelan tindakan tadi terdapat masalah ketika pelaksanaannya. Di sini, segala masalah yang kemungkinan akan berlaku dapat dihadapi dengan adanya pelan tindakan alternatif ini. Oleh itu, proses perancangan merupakan proses yang amat penting untuk menentukan segala keputusan di masa hadapan. Dengan itu, Islam menetapkan bahawa sesuatu perancangan haruslah mengikuti proses-proses yang telah dijelaskan tadi. Sekian itu sahaja untuk proses al-tahdid. Assalamualaikum kepada Ustazah dan rakan-rakan sekalian. Saya, Dato' Adam Shah, akan menerangkan tentang aplikasi Al-Tahdid dalam pengurusan Islam. Al-Tahdid sudah diaplikasikan sejak dari dulu lagi. Antara peristiwa yang boleh dijadikan sebagai pengaplikasian Al-Tahdid dalam pengurusan Islam adalah di mana Rasulullah SAW mengaplikasikan perancangan sebelum melakukan sesuatu tindakan atau aktiviti. Baginda tidak bertindak secara melulu tanpa melakukan perancangan yang teliti, dan disebabkan itu perancangan tersebut membuahkan hasil oleh kerana agama Islam sudah tersebar dengan luas. Antara perancangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah perancangan dakwah di Mekah dan penghijrahan dan penyusunan Madinah. Untuk perancangan dakwah di Mekah, dakwah pada awalnya hanya mensasarkan kepada pengukuhan ajaran Islam. Pada pengawalan dakwah, baginda menitikberatkan segala aspek sebelum berdakwah seperti kedudukan, keupayaan serta tentangan penduduk Quraisy. Pada pengawalan dakwah juga, kaedah strategik yang digunakan adalah berdakwah secara sulit pada mulanya selama 3 tahun. Setelah agama Islam kelihatan semakin stabil, kaedah penyebaran dakwah secara terang-terangan dilakukan selama 10 tahun. Setelah itu, perancangan penghijrahan kaum muslimin di Mekah ke Habsyah berlaku akibat daripada tentangan hebat daripada kaum Quraisy. Kesimpulannya, perancangan ini membuktikan betapa rapinya rancangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menyelamatkan orang terawal memeluk Islam dari terus ditindas oleh orang kafir Quraisy. Sekali lagi, perancangan diaplikasikan iaitu ketika penghijrahan Rasulullah SAW ke Madinah. Perancangan untuk berhijrah itu berlaku apabila terdapat ancaman daripada kaum Quraisy untuk membunuh Rasulullah SAW. Setibanya di Madinah, baginda dan sahabat-sahabatnya mendirikan Masjid Nabawi sebagai langkah bagi menyatukan umat Islam atas dasar akidah serta menjadikan Masjid Nabawi sebagai pusat kegiatan pelbagai aktiviti. Semasa penyusunan Madinah juga, persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansar melalui program Al-Muwaqqah untuk mencapai perpaduan antara kaum juga dilaksanakan. Bukan itu sahaja, Rasulullah telah menggubal piagam
Makam Madinah yang menjadi perlembagaan Islam pertama dan titik permulaan penubuhan sebuah negara Islam. Hasilnya, kegemilangan Islam mula tercipta berdasarkan segala perancangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah bukan suatu kebetulan dan tanpa berfikir, tetapi dengan perancangan teratur dan langkah tersusun bagi menjamin matlamatnya tercapai. Salah satu pengaplikasian Al-Taqtid dalam pengurusan Islam juga adalah perancangan di masa kini untuk mengawal penyakit berjangkit. Berikutan daripada penyebaran virus COVID-19 ke negara Malaysia, ia telah menjurus kepada perancangan oleh pengurusan kerajaan untuk mengekang virus ini daripada terus tersebar. Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan kerajaan telah membuat beberapa perancangan. Seterusnya, kerajaan juga telah menghadkan pergerakan seluruh rakyat dengan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Selepas itu, sumber tenaga kerja manusia iaitu Polis Diraja Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia digunakan untuk mengawal sekatan jalan raya. Akhir sekali, pelan tindakan alternatif diperkenalkan kepada rakyat, iaitu bantuan bakul makanan diberikan kepada rakyat yang memerlukan. Berdasarkan contoh aplikasi Al-Taqtid yang telah diterangkan, jelaslah perancangan merupakan perkara yang harus diterapkan sebelum melakukan apa jua tindakan. Sesungguhnya, kegagalan sebenar adalah tatkala gagal untuk merancang. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kesimpulannya, perancangan merupakan satu keperluan yang sangat penting untuk mengendalikan sesuatu pengurusan ataupun sebuah organisasi. Semua orang harus menitik beratkan tentang perancangan yang betul agar sebuah organisasi itu dapat diurus dengan baik dan lebih sistematik. Kita sebagai umat Islam perlu mengikuti dan mempraktikkan ajaran yang telah ditetapkan dalam syariat Islam agar setiap perkara yang kita lakukan sentiasa berada dalam landasan yang benar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.